now. The entire screen. Okay. Lepas tu kita pilih tekan tekanan. Lepas tu share. Okay. So dia akan tunggu sini, dia akan keluar sini. Ni your present. Okay, lepas tu kau minimize, kau buka je kau punya PowerPoint. Contoh PowerPoint. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Apa khabar hari ini? Cikgu harap kamu semua sihat sejahtera. Okey, untuk PDPR kali ini kita meneruskan lagi pembelajaran kita dalam bab 3 penaklukan logik. Okey, untuk subtopik 3.2 hujah. Okey, sebelum tu cikgu nak semua pelajar bersedia dengan buku teks. Sila buka muka surat 81 buku teks. Kamu baca dahulu nota-nota permulaan pada muka surat 81 tersebut. Okey, apakah standard pembelajaran kita pada kali ini? Okey, standard pembelajaran kita pada kali ini ialah 3.2.4 menentu dan menjustifikasikan kekuatan suatu hujah induktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang kuat itu meyakinkan. Okey, di sini ada carta alir untuk menentukan sama ada suatu hujah induktif itu kuat atau lemah, dan kalau hujah induktif itu kuat, bagaimanakah untuk menentukan yang ia meyakinkan. Pelajar boleh rujuk carta yang tertera ini. Okey, secara umumnya hujah induktif yang kuat apabila kesimpulannya benar. Hujah induktif yang kuat apabila kesimpulan benar. Okay. Hujah induktif yang lemah pula jika kesimpulan palsu. Okey, jika kita sudah menentukan bahawa hujah induktif itu kuat, kita ingin menentukan pula sama ada hujah induktif ini meyakinkan atau tidak. Bagaimana kita ingin meyakinkan hujah induktif? Bagaimana hujah induktif itu meyakinkan? Okey, hujah induktif meyakinkan apabila semua premis benar. Okay. Cikgu ada gariskan
apakah syarat bagi hujah induktif kuat dan meyakinkan? Bagaimana pula dengan hujah induktif kuat tetapi tidak meyakinkan? Hujah induktif yang kuat tetapi tidak meyakinkan ialah apabila ada premis palsu. Okay. Jika ada premis yang palsu, maka hujah induktif yang kuat itu tidak meyakinkan. Seterusnya, hujah induktif yang lemah secara automatik tidak meyakinkan. Okay. Hujah induktif yang lemah kerana ada kesimpulan palsu, maka secara automatik dia tidak meyakinkan. Juga harap pelajar merujuk gambar rajah ini dan meneliti dan cuba fahami. Ambil masa untuk memahami. Okey, seterusnya kita akan melihat contoh bagaimana untuk menentukan suatu hujah induktif kuat atau lemah dan bagaimana kita ingin menentukan sama ada ia meyakinkan atau tidak. Okey, cikgu mengambil contoh 21 dalam buku teks. Kamu boleh rujuk dalam buku teks. Okey, contoh 21A. Okey, di sana ada 4 premis dan kesimpulan. Okey, cuba kita teliti contoh 21A. Okay, premis 1. Kerusi di ruang tamu adalah merah. Premis 2. Kerusi di ruang makan adalah merah. Premis 3. Kerusi di bilik bacaan adalah merah. Premis yang keempat. Kerusi di bilik tidur adalah merah. Kesimpulan, semua kerusi di rumah adalah merah. Okey. Pertama sekali kita ingin menentukan hujah induktif ini kuat atau lemah. Jadi macam mana kita nak menentukan hujah induktif kuat? Dengan merujuk kepada carta ataupun gambar rajah yang cikgu tunjukkan dalam slide sebelumnya. Okey, kalau kita nak menentukan hujah induktif kuat, kita perlu memastikan adakah kesimpulannya benar. Kalau benar, kuat. Kalau kesimpulan tidak benar, maka hujah induktif itu lemah. Okay, cuba kita teliti kesimpulan. Semua kerusi di rumah adalah merah. Okay. Adakah benar semua kerusi di rumah adalah merah? Soalannya, kalau kamu fikirkan, dalam sebuah rumah, adakah hanya meliputi ruang tamu, ruang makan, bilik bacaan dan bilik tidur sahaja? Adakah rumah ada ruang-ruang yang lain? Apakah ruang-ruang yang lain di dalam sebuah rumah? Contohnya, ya di dapur. Jadi adakah di dalam contoh ini disebut ruang dapur atau dapur? Tidak kan? Maka kesimpulan dalam contoh ini adalah palsu. Maka jika kesimpulan palsu, hujah adalah ya lemah. Hujah adalah lemah. Dan tidak meyakinkan. Okay. Bagaimana pula nak menentukan bahawa dia tidak meyakinkan? Apa yang kamu ingat tadi? Berpandukan
slide apa tadi, peta alih yang cikgu tunjuk tadi. Kalau dia lemah, automatically dia tidak meyakinkan. Okey, kita beralih kepada contoh seterusnya. Okey, cikgu mengambil contoh E dalam buku teks. Okey, cuba kita lihat sama-sama. Premis 1, 1 ialah nombor perdana. Premis 2, 2 ialah nombor perdana. Premis 3, 3 ialah nombor perdana. Premis 4, 5 ialah nombor perdana. Kesimpulan, semua nombor perdana boleh dibahagi tepat dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Jadi kita ingin menentukan hujah induktif ini kuat dengan merujuk kepada kesimpulan dahulu. Cuba lihat kesimpulan. Adakah semua nombor perdana boleh dibagi tepat dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja? Adakah kesimpulan ini benar? Ya, benar kan? Jadi kalau kesimpulan benar, maka hujah induktif ini ya kuat. Kemudian kita ingin menentukan sama ada hujah induktif ini meyakinkan. Cuba kita teliti setiap premis dalam contoh ini. Adakah semua premis benar? Bagaimana pula dengan premis yang bergaris? 1 ialah nombor perdana. Okey, cuba kamu ingat semula, adakah 1 ialah nombor perdana? Tidak, 1 bukan nombor perdana. Jadi, jawapan bagi contoh E ini kuat tetapi tidak meyakinkan. Okey, seterusnya pelajar boleh mencuba praktiskan diri 3.2D di muka surat 82 buku teks. Okay, terdapat beberapa soalan yang kamu boleh uji sendiri. Uji diri kamu sendiri. Okey. Setelah kamu menguji diri kamu sendiri, kamu boleh membandingkan penyelesaian kamu dengan video penyelesaian yang cikgu lampirkan dalam video PowerPoint cikgu ni. Okey. Mari kita teliti sama-sama. Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Kali ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSN tingkatan 4, iaitu latihan praktis ke diri 3.2D pada muka surat 82. Okey, mari kita mulai. Sebelum kita lihat soalan 1, mari kita lihat nota. Suatu hujah induktif itu adalah kuat jika kesimpulannya adalah benar. Manakala hujah induktif itu adalah lemah kalau kesimpulannya adalah palsu. Kemudian, hujah induktif yang kuat itu adalah meyakinkan jika semua premisnya adalah benar. Manakala hujah induktif yang kuat itu adalah tidak meyakinkan jika ada premis yang palsu. Jika kita mendapat kesimpulan yang palsu, maksudnya hujah itu adalah hujah induktif yang lemah dan tidak meyakinkan. Soalan 1. Tentukan sama ada hujah yang diberikan kuat atau lemah, serta meyakinkan atau tidak meyakinkan. Berikan justifikasi Anda. Untuk melihat sama ada hujah itu kuat atau lemah,
semua perabot diperbuat daripada kayu. Ini adalah suatu kesimpulan yang palsu kerana contohnya ada perabot yang dibuat daripada bahan lain seperti plastik. Disebabkan kesimpulan ini adalah palsu, maka kita katakan hujah induktif ini adalah lemah dan tidak meyakinkan. Tidak perlu lihat lagi premisnya. Soalan 2. Untuk menentukan hujah ini adalah kuat atau lemah, maka kita lihat kesimpulannya. Didapati kesimpulan ini adalah benar, maka rujuk nota, kesimpulan yang benar itu adalah hujah yang kuat. Untuk melihat dia meyakinkan atau tidak meyakinkan, kita kena lihat kebenaran premis. Premis 1 juga adalah sesuatu yang benar, premis kedua pun adalah benar. Maka rujuk nota, kalau semua premis adalah benar, maka ia adalah meyakinkan. Jawabannya hujah kuat dan meyakinkan. Soalan 3. Untuk menentukan hujah itu kuat atau lemah, kita lihat kesimpulannya. 2 kuasa N boleh dibagi tepat dengan 4. Ini ialah kesimpulan yang mungkin palsu. Contohnya apabila N sama dengan 1, 2 kuasa 1 tidak boleh dibahagi tepat dengan 4. Oleh itu, rujuk nota. Kesimpulan ini mungkin palsu. Maka ia adalah hujah induktif yang lemah dan tidak meyakinkan. Kita tidak perlu rujuk premis-premisnya. Soalan 4. Untuk tentukan hujah itu kuat atau lemah, kita lihat kesimpulan. Hasil darab gandaan 2 dan 5 berakhir dengan digit star. Ini adalah suatu kesimpulan yang benar. Maka rujuk nota, kesimpulan yang benar bermaksud dia adalah hujah induktif yang kuat. Untuk melihatkan dia meyakinkan atau tidak meyakinkan, kita lihat premis-premisnya. Premis pertama adalah benar, kedua adalah benar, dan premis ketiga juga adalah benar. Disebabkan semua premis adalah benar, maka ia adalah hujah induktif yang kuat dan meyakinkan. Soalan 5. Kita tentukan hujah itu adalah kuat atau lemah melalui kesimpulannya. Semua gandaan 6 ialah nombor genap. Kesimpulan ini adalah sesuatu yang benar. Maka rujuk nota, kesimpulan yang benar bermaksud hujah induktifnya adalah kuat. Sekarang kita nak lihat yang meyakinkan atau tidak meyakinkan, kita lihat premis. Premis 1 adalah sesuatu yang benar, premis 2 juga adalah benar, tetapi premis 3 ini adalah palsu. Kerana 40 ini sebenarnya bukan gandaan lagi 6. Oleh itu, rujuk nota di atas, apabila ada premis yang palsu, maka hujah itu tidak meyakinkan. Jawabannya, hujah kuat tetapi tidak meyakinkan kerana premis ketiga adalah palsu. Soalan 6. Kita nak tentukan hujah itu adalah kuat atau lemah, jadi kita lihat kesimpulannya. Semua haiwan mempunyai 4 kaki. Ini adalah suatu kesimpulan yang palsu. Contohnya, ayam hanya mempunyai 2 kaki. Maka, ini adalah hujah induktif yang lemah dan tidak meyakinkan sebab kesimpulannya adalah palsu, tanpa perlu rujuk pada premis-premisnya. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih. Okey, itulah tadi sisipan video YouTube langkah-langkah penyelesaian latihan praktiskan diri 3.2D. Terima kasih kepada guru yang mengongsikan video YouTube beliau. Okey, video langkah-langkah penyelesaian tadi boleh kamu ulang tonton di YouTube dengan alamat yang cikgu sertakan di sini. Okey? Juga harap kamu boleh ulang tonton untuk
sesi ulang kaji kamu kendiri. Okey, seterusnya pelajar-pelajar juga digalakkan untuk mencuba praktis komprehensif, iaitu latihan pengukuhan di muka surat 88 hingga 91 buku teks. Okey, apakah kesimpulan PDPR kita untuk subtopik 3.2D ini? Okey, iaitu kali ini kita belajar menentukan hujah induktif yang kuat dan meyakinkan. Okey, itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.